Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pengajian kita yang lalu terhenti setakat muka surat 43 ya. 43. Sebelum kita meneruskan di nota 50, ada baiknya kita baca sekali lagi hadis yang kita bincangkan dahulu, iaitu bermula pada muka surat 39. Ini nota-nota yang ketiga. Bab ma jaa anna miftah as-salah at-tuhur. Wa bihi qala haddathana Qutaybah wa Hannad wa Mahmud bin Ghailan qalu haddathana Waki' an Sufyan قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. Imam Tirmidzi dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kunci salat itu ialah suci, tahrimnya takbir dan tahlilnya taslim. Kemudian Imam Tirmidzi membuat komentar terhadap hadis yang dikemukakannya itu. Jadi komentar itu panjanglah di belakang tu. Kita baru ni telah bincangkan hadis ini setakat kunci salat itu ialah suci pada muka surat 41, nota 49 kita telah bincangkan dalam perbincangan yang lalu. Yang tinggal lagi ialah dua bahagian daripada hadis berkenaan. Jadi hadis Nabi SAW, matannya hanyalah tiga potongan, iaitu kunci salat itu ialah suci, tahrimnya takbir dan tahlilnya taslim. Itu sahaja sabda Nabi SAW. Adapun yang sebelum itu dipanggil sanad, dan yang selepas tadi yang kita baca selepas ini itu termasuk dalam komentar Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Berkenaan dengan kunci salat itu ialah suci telah pun kita bincangkan. Hari ini kita akan bincangkan bahagian yang kedua daripada hadis berkenaan, iaitu tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Itu tiga bahagian. Miftahus salat at-tuhur, satu. Tahrimuhat takbir, dua. Bahagian yang kedua. Tahliluhat taslim, itu bahagian yang ketiga daripada hadis. Tahrimnya takbir ada nota 50 di situ, nota 50. Cuba tengok di situ apa maksudnya. Muka surat 43 ya, nota 50. Tahrimuhat takbir. Tahrimnya takbir
Bermaksud takbiratul ihram lah sesuatu yang menandakan saat permulaan haramnya sesetengah perkara yang halal kepada seseorang melakukannya sebelum ia mulai bersembahyang, seperti makan, minum, berbual-bual, melompat dan sebagainya. Sebaik sahaja seseorang bertakbiratul ihram, berarti ia telah memulakan sembahyangnya. Dengan itu haramlah kepadanya melakukan perkara-perkara tersebut tadi. Sebaliknya, apa yang perlu dilakukannya ialah berdiri, membaca Al-Quran, berzikir dengan zikir-zikir tertentu, bersujud dan sebagainya seperti yang disuruh oleh syarak. Itulah maksudnya tahrimnya takbir. Tahrimnya ini penanda kepada haramnya sesuatu yang halal sebelum kita bersembahyang, ialah takbiratul ihram. Takbir itu maksudnya takbiratul ihram. Sebelum itu kita boleh berbual-bual, kita boleh minum, kita boleh makan dan sebagainya. Apabila kita Allahu Akbar, kita bertakbir, maka haramlah apa yang sebelum itu halal kepada kita. Itulah yang dimaksudkan dengan tahrimnya takbir. Tahrimnya ialah takbir. Ini ialah bahagian kedua hadis. Para ulama hadis bila bertemu dengan sesuatu hadis, perkara pertama yang mereka lakukan ialah cuba memastikan hadis itu terbahagi kepada berapa bahagian, ada berapa juzuknya. Macam hadis ini, dia ada 3 juzuk, 3 bahagiannya. Miftahus salah at-tuhur, itu satu dalam satu hadis, tapi ada 3 bahagian. Wa tahrimuhat takbir, bahagian yang kedua. Wa tahliluhat taslim, itu bahagian yang ketiga. Bahagian yang pertama telah pun kita bincangkan sebelum ini. Ini ialah berkenaan dengan bahagian kedua hadis. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf, Bukhari, Tirmizi dan lain-lain mengatakan takbiratul ihram merupakan rukun yang wajib dilakukan apabila seseorang memulakan sembahyang. Tetapi Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Muhammad berpendapat takbiratul ihram bukannya termasuk dalam rukun sembahyang. Ia hanya salah satu dari syarat sembahyang. Berbeza dengan rukun yang merupakan satu juzuk atau sebahagian daripada struktur sesuatu, syarat bukanlah merupakan satu juzuk atau sebahagian daripadanya. Berkenaan dengan perincian tentang lafaz takbir pula. Jadi ini kalau kita belajar hadis, kita akan bertemu dengan perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebab para ulama itu semuanya daripada berbagai-bagai aliran, berbeza-beza aliran itu semuanya merujuk kepada hadis. Semuanya merujuk kepada hadis. Jadi apabila mereka menghadapi hadis ini, tahrimuha at-takbir, maka setengah-setengahnya mengatakan takbiratul ihram itu adalah rukun sembahyang. Rukun artinya tak ada benda tu, sesuatu itu tak jadi, tak ada, tak wujud. Sembahyang kita kata takbiratul ihram sebahagian daripada sembahyang. Sebahagian macam mana tu? Sebahagian yang membentuk hakikat sembahyang itu. Itu rukun. Kalau tak ada dia, tak ada sembahyang, tak jadi sembahyang itu. Itu rukun. Satu lagi syarat. Syarat juga menentukan sah atau tidak sesuatu tu. Macam kita sekarang ni tentang sembahyang. Takbiratul ihram tu syarat ke rukun? Jumhur ulama mengatakan rukun. Kalau tak ada takbiratul ihram, tak sah sembahyang, tak wujud sembahyang itu. Sebab ia adalah satu bahagian daripada hakikat sembahyang itu. Adapun syarat macam wudu, kita kata kita kata wudu, itu syarat. Syarat ini wujudnya sebelum, kena ada sebelum daripada sesuatu itu dilakukan.
Tak ada syarat tak boleh juga. Ada sembahyang itu macam kita kata wudu, itu syarat. Tak ada wudu, sembahyang tak sah juga. Jadi takbiratul ihram ni termasuk dalam bahagian rukun ke atau syarat? Di situ sebenarnya masih khilaf lagi di antara ulama. Ada yang mengatakan rukun, ia sebahagian daripada hakikat sembahyang itu. Ada yang mengatakan ia bukan rukun, yakni bukan hakikat daripada sembahyang, tapi sesuatu yang diperlukan sebelum seseorang itu bersembahyang, seperti mana wudu dan lain-lain lagi. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Muhammad. Baik, sekarang ni kita nak tengok masing-masing tu dia ada hujah, ada dalil. Kalau kita belajar hadis, mesti kena bersedia menerima ini. Menerima ni. Barulah kita tahu bagaimana cara ulama-ulama kita dahulu memahami sesuatu hadis itu. Barulah kita faham apabila kita ikuti perbahasan yang berlaku di antara mereka. Berkenaan dengan perincian tentang lafaz takbir pula, jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Tirmizi dan lain-lain berpendapat lafaznya hanyalah Allahu Akbar. Itu sahaja lafaz yang dibenarkan untuk takbiratul ihram. Namun menurut Imam Syafi'i, dalam salah satu pendapatnya yang lain, lafaz Allahul Akbar juga boleh digunakan. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Al-Akbar. Atau kalau kita sambung, Allahul Akbar, boleh juga. Alasannya ialah lafaz ini lebih mendalam maknanya dalam memuji Allah. Dari segi kaedah yang dipakainya ialah likauni ta'rifil khabar yaqtadi hasrahu fil mubtada. Itu kaedah nahwu yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam mengatakan keharusan menggunakan Allahul Akbar itu. Maksudnya ialah kerana khabar ma'rifah memberi arti ia hanya dikhususkan untuk mubtada. Jadi ini merujuk kepada kaedah nahwu, kaedah nahwu Arab. Allah itu dipanggil isim ma'rifah, nama khusus. Nama khusus yang maklumlah, kita maklum Allah itu apa. Al-Akbar, kalau kita kata akbar, akbar itu isim nakirah. Isim nakirah nama umum, tidak khusus dengan sesuatu. Tapi kalau Al-Akbar itu nama khusus. Jadi nama khusus, bila nama khusus dia memberi makna sempit lah, khusus. Jadi kata Imam Syafi'i ini, kalau dalam istilah ni dipanggil mubtada khabar. Kalau dalam bahasa kita sekarang ni pun jadi guna bahasa Inggeris juga kan. Kalau dulu benda dan cerita, benda dan cerita dia, subjek dan predikat, itu dia diguna itu. Jadi kalau khabar itu yang dikatakan cerita tu dalam istilah lama, dalam istilah baru disebut predikat tu. Kalau nakirah, isim nakirah menunjukkan umum. Kalau ma'rifah dia memberi makna khusus. Al-Akbar itu yang paling besar itu, paling agung itu, khusus dengan Allah sahaja. Itu maksud dia. Jadi dalam kita memuji Allah, ini lebih khusus. Yang paling besar itu hanya Allah, khusus dengan Allah sahaja. Kalau kita kata Allahu Akbar, yang paling besar itu tidak khusus. Sebab itu dia kata boleh. Dan ini dipanggil takbir juga. Dipanggil takbir juga. Sebab ada Allahu Akbar tu. Hakikatnya bila kita sebut Allahu Akbar, itu dikatakan takbir. Allahul Akbar, ada kata takbir? Takbir juga. Sebab ada perkataan akbar itu. Menurut Imam Abu Yusuf, jika seseorang dapat menyebut dengan baik lafaz-lafaz berikut,
Allahu Akbar, Allahul Akbar, Allahul Kabir, atau Allahu Kabir, tidak harus dia bertakbiratul ihram dengan lafaz-lafaz selainnya. Dia kena ada tu pecahan-pecahan kabura atau kabira itu. Kabir, akbar, al-akbar, al-kabir. Dia kena ada itu. Kalau seseorang itu selagi dia boleh sebut perkataan-perkataan ini, dia tak boleh sebut yang lain. Kalau dia tak boleh sebut, dia boleh sebut yang lain, baru boleh. Itu mengikut Imam Abu Yusuf. Imam Syafi'i antara dua sahaja, Allahu Akbar dan Allahul Akbar, itu sahaja. Yang lain tak boleh. Alasan beliau ialah lafaz takbirlah yang tersebut di dalam nas-nas, seperti yang terdapat di dalam firman Allah ini, wa rabbaka fakabbir, di dalam surah Al-Muddathir ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, akan Tuhanmu maka bertakbirlah. Jadi bertakbir, kabir dia guna. Dan seperti yang terdapat di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang sedang kita bincangkan sekarang, wa tahrimuha at-takbir. Dalam hadis ini pun dia guna takbir juga. Kabir itu suruh, perintah. Kalau sebut takbir itu apa? Kalau sebut apa ni yang dikatakan kabir itu, maka kita akan bertakbir, kata Allahu Akbar. Di dalam hadis ini juga disebutkan tahrimuha at-takbir. Imam Abu Hanifah dan muridnya Imam Muhammad pula mempunyai pandangannya yang tersendiri. Mereka berpendapat mana-mana lafaz yang mentakzimkan dan mengagungkan Allah, atau mana-mana ungkapan yang khusus untuk Allah sahaja, seperti Allahu Kabir, Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allahu Ajal, Ar-Rahmanu Akbar, La ilaha illallah, Tabarakallah, dan seumpamanya, juga boleh diucapkan sebagai lafaz takbiratul ihram. Boleh semua ni. Bagi mereka ni boleh semua. Ucapan-ucapan untuk mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua boleh, dan yang khusus dengan Allah. Orang tak kata kepada benda-benda lain. La ilaha illallah, Tabarakallah misalnya, boleh. Bagaimanapun seperti orang-orang lain, Abu Hanifah dan muridnya Imam Muhammad tetap beranggapan lafaz yang terbaik untuk takbiratul ihram ialah Allahu Akbar. Bukan sekadar itu sahaja, malah mereka berpendapat takbiratul ihram menggunakan lafaz Allahu Akbar itu wajib, kerana adanya hadis ahad di atas, dengan arti orang yang meninggalkannya adalah berdosa. Mereka berdua hanya tidak menerima penggunaan lafaz itu sebagai fardu atau rukun sembahyang sahaja. Wajib sembahyang bagi mereka ialah sesuatu yang sembahyang tetap dikira sah, walaupun dalam keadaan tidak sempurna jika ditinggalkan dengan sengaja. Jika ditinggalkan dengan terlupa pula, boleh ditampung dengan sujud sahwi. Fardu atau rukun sembahyang pula ialah sesuatu yang menyebabkan sembahyang tidak sah langsung jika ditinggalkan, dan ia tidak dapat ditampung dengan sujud sahwi. Itu alasannya. Jadi kata Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad dan orang-orang yang sependapat dengan dia, apa yang tersebut di dalam hadis ni tahrimuhat takbir. Ini hadis dia tengok dari sudut hadis tu, hadis apa? Banyak lagi perbincangannya, tak akan habis malam ni pun perbincangannya tu. Hadis ni hadis apa? Jawabnya paling tinggi ia adalah hadis ahad. Hadis ahad. Kalau mengambil kira pendapat orang-orang yang mempertikaikan Abdullah bin Muhammad bin Aqil, salah seorang perawi dia yang kita baca tadi, ada salah seorang perawi dia perawi dhaif, maka hadis ini jadi dhaif.
hadis ini jadi dhaif. Bila dhaif, dia sudah tak kuat dah. Tak kuat untuk nak buat hujah. Bagi mereka ya. Kena jelas dulu bagi mereka. Orang lain nak kata macam lain, ikut dia lah, tak apalah. Untuk rukun Al-Quran, apa yang tersebut dalam hadis ini paling tinggi, kalau kita kata hadis ini hasan, dia jadi wajib sajalah, bukan fardu, bukan rukun. Itu pada pendapat mereka, bukan rukun. Jadi, dan maksud apa ni takbir di dalam hadis ini, kalau kita nak pakai pun, ataupun dalam ayat tadi warabbaka fakabbir, maksudnya ialah perintah Allah supaya mentakzimkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semestinya dengan menggunakan lafaz takbir. Itu kata mereka. Kemudian kita perlu jelas, mengikut Imam Abu Hanifah ni, ada orang-orang yang sependapat dengan dia, wajib dengan fardu berbeza. Adapun dalam mazhab Syafi'i, Malik, Ahmad, semua ni wajib dengan fardu sama, kecuali dalam masalah-masalah tertentu saja. Dalam masalah tertentu saja. Secara umumnya berbeza. Wajib fardu dengan rukun adalah sama. Wajib sama juga dengan rukun dengan fardu, mengikut jumhur ulama. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Rukun dengan fardu sama. Wajib ini benda lain. Rukun dan fardu iaitu sesuatu yang terbukti ada berdasarkan nas yang qat'i. Nas yang qat'i Quran ataupun hadis yang mutawatir, yang jelas maksudnya. Itu baru jadi rukun, kata dia. Adapun yang terbukti sabit berdasarkan hadis-hadis ahad, walaupun sahih, dia tidak naik jadi rukun. Paling tinggi pun wajib. Itu kata mereka. Kena faham dulu istilah wajib tu di sisi mereka. Tapi wajib ni kalau ditinggalkan berdosa. Benda wajib ni dia terima. Allahu Akbar tu wajib. Maknanya kalau tak kata begitu berdosa. Tapi sembahyang sah ke tidak? Sah. Sebab ia wajib. Kita meninggalkan sesuatu yang wajib saja, bukan meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun tu barulah tak sah sembahyang. Meninggalkan sesuatu yang wajib dalam bab sembahyang ni, masih lagi sembahyang itu sah, walaupun sembahyang itu tidak sempurna. Walaupun seseorang yang tidak melakukannya dikira berdosa, tapi sembahyang tetap sah. Itu bezanya. Orang lain kata tak sah. Kenapa dia kata sah? Sebab ini termasuk dalam wajib. Kenapa dia kata wajib? Kerana benda ni tidak jelas. Dalam Quran kalau kata fakabbir, zahirnya makna bertakbirlah. Tapi takbir tu apa makna? Maknanya agungkanlah Tuhan, besarkanlah Tuhan, ta'zimkan Tuhan. Itu maksudnya. Itu yang tersebut di dalam Quran. Dalam hadis disebut takbir pun sama juga maknanya. Dan hadis itu tidaklah sampai ke peringkat mutawatir. Paling tinggi kalau kita kata hasan, ia hanya memberi makna wajib. Kalau tidak, dia akan jadi Quran dengan hadis sama. Mereka tak mahu begitu. Ini salah satu kaedah yang mereka pegang. Contoh lain misalnya, kalau kita tengok dalam ayat wuduk tu kan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, misalnya dalam ayat itu. Orang lain kata ada 6 rukun wudu. 6 rukun wudu. Termasuklah niat, termasuk tertib. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak. Sebab apa? Kalau tengok ayat tadi, dia ada 4 saja. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Niat tak ada. Sebab itu bagi mereka tak ada niat sah. Wuduk sah. Sebab ia bukan rukun.
Kenapa dia kata tidak rukun? Sebab tak ada dalam Quran. Kemudian ada dalam hadis innamal a'malu binniyat. Itu yang luar, tak sama dengan yang tersebut di dalam Quran. Kemudian kalau kita kata tertib mula-mula basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, lepas tu sapu kepala dan basuh kaki, itu tertib yang disebut dalam Quran. Bagi mereka tertib itu tertib ittifaqi. Sebab kalau kita nak sebut, takkan nak sebut sekaligus semua sekali, kita nak sebut macam mana? Mestilah ada sebut dulu kemudian. Macam mana kita nak sebut keempat-empatnya sekali? Mestilah ada sebut yang mana dulu, kemudian yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Mesti begitu. Jadi tertib itu bukan, kata dia, sebab tidak ada di dalam Quran. Dari satu segi kita tengok memang kaedah yang mereka pakai itu hebat juga, sebab dia membezakan di antara Quran dengan hadis itu. Takkanlah hadis yang dipertikaikan oleh ulama macam hadis ini, ada yang kata hasan, ada yang kata dhaif, boleh sama naik dengan Quran, sama tinggi dengan Quran, hukum yang diberikannya sama dengan Quran, mana boleh? Itu alasan mereka. Kemudian antara dalil yang dipegang Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan orang-orang yang sependapat dengan mereka dalam masalah ini ialah satu, ada banyak dalilnya. Kemudian kita akan kemukakan dalil yang dipegang oleh jumhur ulama pula. Kemudian kita akan kemukakan mana yang lebih baik. Ini perbincangan ini dari segi ilmiah saja, bukan Imam Abu Hanifah. Kalau kita pergi mana-mana pun, orang-orang Hanafi ni, dia bersemayang macam kita juga. Tak ada Allahu Ajal, Allahu Azam, tak ada. Tak pernah kita dengar macam tu. Semua Allahu Akbar, mana-mana pun, dunia mana pun. Jadi ini perbincangan dalam kitab. Orang nak belajar, nak mendalami ilmu, nak tahu bagaimana cara mereka simpulkan hukum ataupun perkara daripada Quran dan hadis, itu saja perbincangan ilmiah. Dari segi amalan sama. Imam Abu Hanifah pun tak kata tabarakallah, itu lebih baik. Tak, dia tak kata begitu. Sudah kita tahu dah, bila kata wajib, kalau buat yang lain berdosa. Cuma semayang sah. Itu ya biasa. Dan tak pernah kita dengar orang Hanafi ni mana-mana pun, berapa ramai orang Hanafi dalam dunia ni, juta-juta. Masjid dia ada di mana-mana, semayang dia dengan macam kita juga ketika kuat Allahu Akbar, tak ada yang lain. Tapi kalau kita masuk dalam perbincangan, beginilah. Kalau nak bahas dari sudut hadis, beginilah jadi. Ini yang sunat-sunat, kita kata beza, ini lebih baik, ini kurang baik, itu saja pun macam ni bahas. Kalau benda-benda lain, lagilah bahasnya. Firman Allah SWT berikut, wa dzakara asma rabbih fasalla, bermaksud dan dia ingat atau menyebut nama Tuhannya lalu dia bersembahyang. Di dalam ayat ini bersembahyang disebutkan terus selepas menyebut nama Tuhan dengan menggunakan kata penghubung fa. Kata penghubung fa, maka ia tentunya berkaitan dengan memulakan sembahyang, yakni iftitahus salah. Allah menyebutkan di dalamnya menyebut nama Tuhan semata-mata. Dengan itu dapatlah disimpulkan bahawa sembahyang akan sah apabila dimulakan dengan semata-mata menyebut mana-mana nama Tuhan. Jadi sekarang ni kita baca dalam hadis, kita nak tengok Quran berhubung dengan kalau nak mula sembahyang ni macam mana, adakah tidak dalam Quran. Tengok sana tengok sini tak jelas. Paling-paling yang ada pun inilah, wa dzakara asma rabbih fasalla. Jadi dia menyebut, seseorang tu menyebut nama Tuhannya, lalu bersembahyang, terus lepas tu bersembahyang. Sebab itu dia kata takbir ini syarat, bukan sebahagian daripada sembahyang. Ingat nama Tuhan, lepas tu fasalla, baru sembahyang, baru mula bersembahyang. Salla itu fa,
Itu fa litartib wa ta'qib. Dalam bahasa Arab makna dia begitu. Memberi makna selepas sebut itu terus bersembahyang. Itu makna tertib dan ta'qib. Jadi sembahyang itu belum lagi takbiratul ihram itu bukan termasuk dalam sembahyang. Sebab dia kata fasallah. Fa. Dia guna fa di situ. Itu cara dia faham. Cara dia faham. Maknanya takbir zakara asma rabbih itu sebelum sembahyang kemudian. Sebab itulah dia kata tadi takbir itu syarat, bukan rukun. Kalau rukun ia sebahagian daripada sembahyang. Sedangkan dalam ayat ni kata wa zakara asma rabbih. Lepas tu fasalla, baru bersembahyang. Jadi zakara asma rabbih dia tak sebut di sini. Kabbara ke? Kabbarallah. Fasalla. Saya tak kata. Cuba cari dalam Quran mana ada. Tak ada macam tu. Jadi di sini tentu sekali sebut nama Tuhan di sini ada kaitan dalam konteks sembahyang. Sebab lepas sebut itu dia sebut fasalla. Itu cara dia faham. Kalau kita orang biasa ni jauh nak faham benda macam tu. Jauh. Tapi Imam Abu Hanifah kaitkan begitu. Ini kalau dalam Quran ada kaitan dengan takbir, inilah. Jadi yang disebutkan di situ tak ada takbir. Firman Allah yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bermaksud dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna. Dalil 2 dan 3 menunjukkan Tuhan boleh diseru dengan menggunakan nama Allah atau lain-lain namanya seperti Ar-Rahman dan lain-lain. Allah memerintahkan kita agar menyerunya dengan menggunakan mana-mana namanya yang mulia dan terbaik. Perintah yang umum dan mutlak ini merangkumi menyebut atau menyeru nama Tuhan ketika memulakan sembahyang. Dia sebut seru ni bukan seru pada ketika mana, tak ada sebut. Pada ketika sembahyang pun, nak sembahyang tu serulah. Yang orang kata takbir tu untuk apa? Nak ingat kepada Allah lah, ingat kepada Tuhan. Dengan itu bolehlah seseorang bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Ar-Rahmanu Ajal misalnya. Ini dari segi perbahasan saja, kena ingat. Kalau nak cari orang Hanafi penat, tak berjumpa. Ada yang kata macam ni. Ini dari sudut perbincangan sahaja. Kadang-kadang orang kita dia tak biasa dengar benda-benda macam ni. Dia ajaran apa pula ni, macam ni ni. Kena ingat. Ni orang besar-besar ni, orang-orang yang diakui sebagai imam oleh umat. Cara dia bincang begitu. Jadi kita kena hormat. Kena hormat. Yang keempat, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan, katanya, haddatsana Waqi' an Ziyad bin Abi Muslim qala sami'tu Abul Aliyah su'ila bi ayyi shay'in kana al-anbiya yastaftihuna as-salah qala bit-tauhid wat-tasbih wat-tahlil. Bermaksud Abul Aliyah pernah ditanya dengan ucapan apakah para nabi memulakan sembahyang. Jawab Abul Aliyah dengan mentauhidkan Allah, bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Nombor 5. Ini dalil antara dalil pegangan mereka. Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan, katanya, haddatsana Waqi' an Sufyan an ibni Abi Layla an al-Hakam qala idza sabbaha aw halala fi iftitahi shalah ajza'ahu min at-takbir. Kata Hakam, jika seseorang bertasbih atau bertahlil ketika memulakan sembahyang, itu sudah pun memadai sebagai takbir. Itu ni dalil Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan orang-orang yang sependapat dengannya. Jadi maknanya tidak khusus dengan perkataan akbar tu.
Zahirnya bila kata tahrimuhat takbir, takbir itu perkataan masdar daripada kabbara yukabbiru takbiran. Takbir, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Itu takbir. Tapi dia takwil lah macam tadilah. Fakabbir apa semua ada dalam Quran itu ditakwilkan dengan mengagungkan, mentakzimkan, memuliakan Allah. Memuliakan Allah dengan menyebut nama-nama dia lah, secara umum gitu. Habis di situ, kemudian kita pergi kepada antara dalil yang menjadi pegangan jumhur ulama pula ialah, ini dalil jumhur ulama, kebanyakan ulama yang majoritinya pegang begini dalilnya, ialah satu hadis di atas yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, Darimi, Ibnu Majah, At-Tahawi, Ibnu Abi Syaibah, Ahmad dan lain-lain. Kata mereka, di dalam ketiga-tiga bahagian hadis berkenaan, mubtada dan khabarnya diguna Nabi SAW dalam bentuk ma'rifah. Khabar ma'rifah menurut kaedah ilmu nahwu dan balaghah bahasa Arab memberi arti hasar, yakni khusus. Ia menghasarkan, yakni mengkhususkan mubtada dengannya. Apabila dikatakan miftahus salah at-tuhur, ada kunci sembahyang itu suci, tidaklah harus difahami segala bentuk suci atau bersuci yang mungkin dilakukan oleh seseorang, malah ia berarti suci atau bersuci seperti yang dikehendaki syarak. Khusus dengan makna khusus begitu. Miftahus salah at-tuhur. Miftahu kalau kita i'rab jadi mubtada, at-tuhur khabar. Cerita dalam istilah nahwu kita dipanggil cerita. Cerita itu dalam bentuk ma'rifah sebab dia ada lam, alif lam, at-tuhur. Jadi tuhur itu makna suci, suci ikutlah macam mana suci gitu ke? Tidak, suci yang khusus seperti yang diajarkan oleh syarak. Itu makna dia apabila khabar itu dalam bentuk ma'rifah. Dan suci yang macam itulah yang khusus dengan sembahyang itu. Bukan suci kita basuh kaki saja, kita basuh muka, ataupun kita basuh apa-apa lagi. Bukan begitu. Suci dengan membasuh anggota-anggota yang tertentu seperti yang diajarkan oleh syarak dalam makna yang khusus seperti itu. Itu yang khusus dengan sembahyang. Yang lain tak boleh. Sembahyang hanya boleh dilakukan apabila seseorang suci atau bersuci menurut syarak sahaja, bukan dengan cara bersuci sesuka hati atau menurut pandangan masing-masing. Apabila dikatakan wa tahrimuhat takbir, tahrimnya takbir, perlulah tahrim sembahyang itu dikhususkan dengan takbir sahaja. Itu makna khusus tu. Tidak boleh dengan yang lain. Perkataan takbir merupakan masdar bagi kata kerja kabbara yukabbiru. Artinya ialah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi itu saja lafaz yang harus disebut seseorang ketika hendak memulakan sembahyangnya. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW telah menggunakan at-takbir dalam bentuk ma'rifah sebagai khabar kepada tahrimuha. Menurut nahwu dan balaghah bahasa Arab, khabar mu'arraf, yakni ma'rifah dalam bentuk nama khusus, menghasarkan, yakni mengkhususkan mubtada dengannya. Jadi tahrim tu, takbiratul ihram mesti dengan lafaz itu, tak boleh dengan yang lain. Itu makna dia. Berbeza dengan kalau dia kata tahrimuha takbirun, takbirun, tak ada alif lam, itu lain. Ini dia ada alif lam, semua ada alif lam. Alif lam memberi makna khusus, khusus yang maklum. Takbir macam mana? Yang Rasulullah ajar, macam mana? Yang Rasulullah buat. Takbir macam itulah, dikhususkan dengan sembahyang, tak boleh dengan yang lain. Menurut nahwu dan balaghah bahasa Arab, khabar mu'arraf menghasarkan baik. Demikian juga dengan bahagian ketiga hadis, wa tahliluha at-taslim. Tahlilnya taslim. Tahlilnya taslim, yakni membuka sembahyang, mana satu saat atau ketika cara untuk mengharuskan apa yang haram kepada kita dalam sembahyang kita tak boleh buat jadi halal. Lepas itu, lepas kita buat yang itu jadi boleh. Apa?
taslim. Taslim tu apa? Bagi salam lah. Assalamualaikum. Itu bagi salam tu. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan orang yang sependapat dengannya, dia kata tak mesti begitu. Tak mesti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cara dia. Mungkin ini kalau dalam perbahasan hadis dia akan faham begini. Buka kitab mana pun. Mungkin kepada setengah-setengah orang, dia kata pelik sangat ni. Tidak. Memang begitu. Jadi Imam Abu Hanifah kata, kalau seseorang itu dia nak berhenti sembahyang, habis tasyahud, tahiyat akhir, dia pun ambil air satu gelas minum. Itu sudahlah sembahyang. Tak perlu Assalamualaikum warahmatullahi. Tak perlu. Ini hadis ni ada. Itulah yang bincangnya jadi panjang ni. Kan satu nota ni satu hadis saja. Panjang. Mungkin kita rasa pelik. Pelik pun dia orang dia akui, seluruh dunia akui. Dia kata itu yang terbaik saja. Memang terbaik Assalamualaikum, dia pun kata begitu. Kalau pergi mana-mana masjid Hanafi pun dia pun Assalamualaikum juga. Tapi dari segi perbahasan ni hadis ni, dia kata boleh, tak mesti dengan cara itu. Tapi itu cara yang terbaik. Tak mesti dengan cara itu. Katakanlah seseorang itu dia sakit perut sangat. Bila sudah tasyahud akhir, tahiyat akhir, dia bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata begitu. Setakat itu saja. Tak sempat dan lain-lain. Kalau kira mazhab Syafi'i, selawat lagi, selawat ini lagi, kan banyak lagi rukunnya. Salam lagi rukun, rukun. Dia tidak. Kalau dia nak terkentut, masa tu dia terkentut, dia kentut. Dia ingat dengan niat nak habiskan sembahyang dia. Boleh. Sah sembahyang dia. Tapi kalau mengikut mazhab orang lain, tak sahlah sembahyang. Sebab belum bagi salam. Belum bagi salam. Sedangkan Nabi SAW sudah kata, wa tahliluhat taslim. Itu jelas hadis itu. Taslim, kena bagi salam. Itulah yang menunjukkan kita sudah boleh buat apa yang sebelum ini dalam sembahyang kita tak boleh buat. Salam. Tapi mereka kata tidak. Tidak syarat itu. Dan ini tidak menjadi rukun. Sebab apa? Nak jadi rukun mesti kena kuat. Sedangkan hadis ini tidak kuat. Kata mereka lah. Kita nak setuju tak mahu setuju, suka hati kita. Itu lain cerita. Ni nak bahas, nak bagi tahu macam mana cara dia faham. Sebab hadis ini paling tinggi pun hasan. Dan ia memberi makna wajib paling tinggi pun. Bukan rukun. Wajib dengan rukun lain bagi mereka. Walaupun bagi kita sama, itu cerita lain. Yang kedua, memulakan sembahyang dengan takbiratul ihram menggunakan lafaz khusus Allahu Akbar adalah sesuatu yang sabit berdasarkan tawaruth atau tawaturul amal semenjak zaman Rasulullah SAW hingga ke hari ini. Kalau lafaz lain juga boleh digunakan, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah menggunanya walaupun hanya sekali saja sekurang-kurangnya? Ini menunjukkan lafaz Allahu Akbar itulah saja yang dikhususkan untuk bertakbiratul ihram. Ini jumhur ulama kata itu alasan baik. Kalau kita tengok, pernahkah Rasulullah SAW kata macam lain bila dia nak memulakan sembahyang? Mereka pun tahu, mereka pun kata tak ada. Allahu Akbar juga. Lepas tu kenapa kamu tak kata rukun? Kita terima Nabi buat itu, tapi kita tak mahu kata rukun. Bukan rukun, wajib saja. Orang lain kata rukun, dia tak mahu. Sebab apa? Sebab hadis ni kedudukan dia setakat mana. Itu bagi mereka. Lepas tu Nabi tak pernah kata macam lain, nak menunjukkan harus ni. Macam mana? Nabi tak pernah buat macam lain. Kalau dia bertakbir, dia bersembahyang, sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke, Allahu Akbar. Tak pernah. Tak pernah bukan bermakna rukun. Kalau Nabi tak buat macam lain, yang itu yang dia selalu buat itulah rukun. Tak mesti macam tu. Berapa banyak yang Nabi SAW tak pernah tinggal, tapi benda tu sunat saja. Apatah lagi nak kata rukun. Jauh. Semua tak kata rukun, sunat. Ini kita kata wajib, bukan kata sunat. Wajib. Itu
itu hujah dianya. Jadi inilah sebab. Yalah, kalau benda ni, kalau kita tengok sini saja kan, mungkin kita nampak tak ada apa, berapa banyak lagi dalam dunia ni kan. Contoh saja ya. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada janggut kan. Pernahkah Rasulullah cukur? Pernahkah Rasulullah cukur? Tak pernah. Bolehkah seseorang? Itulah setengah-setengah ulama dia kata haram cukur janggut, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pernah cukur. Itu alasan dia. Tapi kenapa Imam Syafi'i kata tidak haram, makruh saja? Lepas tu Nabi tak pernah. Kalaulah harus, biarlah ada sekali saja dia buat, dia cukur sekali saja. Ni tak pernah. Macam kencing sambil berdiri, dia ada buat juga. Sekali, 2 kali ke tak kira lah. Kenapa dia tak buat? Jadi ini menunjukkan haram. Orang lain kata, dia kata tidak. Tengok, dia berkerah di situ pula. Walaupun Nabi tak pernah buat, tapi bukan bermakna benda tu tak boleh. Benda tu haram. Tak mesti. Walaupun Nabi tak pernah buat. Jadi itulah sebab jadi khilaf. Itu sebab jadi khilaf. Itu sebab jadi khilaf. Kemudian rasanya kita sebab ada program lain ya, satu lagi. Kalau nak bincang ni pun panjang lagi. Jadi kena benda ni untuk ilmiah, bahan ilmiah, perbincangan ilmiah. Dari segi amalan, mereka pun kata macam kita buat ni lah. Dari segi tawatur amal, memang mutawatir. Nabi SAW buat begini. Allahu Akbar, kata begitu. Saya sendiri pun dari segi kuat, hujah tu memang kuat. Jumhur, saya pun berpendapat begitu. Tapi dari segi kebebasan dalam membincangkan ilmu, kita kena bincang. Kena tengoklah hujah dia tu. Kita tak setuju, tak apa. Tapi kalau kita buka kitab-kitab hadis yang mana pun, kalau perbincangan mazhab, dia akan bincang benda-benda ni yang akan bincangnya. Jadi saya rasa tak sempat ni kita nak bincang semua dalil-dalil ni. Kemudian dia jawab pula, yang ini jawab pula, panjang cerita, panjang. Kemudian kita nak bincang pula apa tawatur terbahagi kepada berapa. Saya rasa sebelum pada ni saya sudah bincang dah, ada 4 tawatur tu. Jadi masa tidak mengizinkan, saya rasa hanya sekadar itulah untuk malam ni, kuliah kita ni, Tirmizi ni. Dan seterusnya, oleh kerana ada satu program yang lain, saya rasa saya berhenti setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Yang mulia saudara pengerusi, yang berbahagia Datuk Samuddin Yaakob yang turut hadir malam ini, sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang dihormati sekalian. Sebenarnya malam ni kita ada satu program iaitu pelancaran tabung Darul Kautsar, pembangunan Darul Kautsar fasa kedua. Rasanya elok juga saya perkenalkan serba sedikit Darul Kautsar itu, yang ada kaitannya dengan saya juga, sebab saya adalah pengasasnya dan penaung Darul Kautsar itu. Apa itu Darul Kautsar dan apa maksudnya? Saya tidak nak cerita dengan panjang lebar tentang bagaimana ia bermula, bagaimana tahun berapa, saya tidak nak sebut itu. Cuma apa yang saya nak sebutkan ialah mesej ataupun maksud saya daripada awal lagi. Semenjak saya belajar lagi, saya sudah fikir benda-benda begini, sudah fikir akan buat benda-benda ni, dan benda-benda ni saya dapat idea lah, kita kata inisiatif ni, setelah saya belajar di luar negara. Macam-macam sistem pengajian yang ada ni,
dalam dunia ni macam-macam yang ada. Masing-masing dengan kejayaan sendiri, termasuklah pusat pengajian yang kita sekarang ni berada ni, dia pun berjaya dengan cara dia, alhamdulillah. Ini salah satu kemajuan yang dicapai oleh saudara-saudara kita. Tapi sistem pengajian yang saya cuba perkenalkan daripada dahulu dan saya rasakan sampai sekarang ni, sebenarnya saya belum berjaya lagi melaksanakannya, belum berjaya lagi menjadikan kenyataan apa yang saya lihat di negara-negara asing, terutamanya tempat saya menimba ilmu dahulu, iaitu di India dan di Pakistan. Saya rasa cara sistem ini adalah antara yang unik sekarang ni. Walaupun di zaman dahulu sistem ini umum. Kalau kita kaji sejarah-sejarah ulama-ulama, dari segi sistem pengajian dia, sekolah-sekolah dia pakai sistem macam mana, memang yang kita buat sekarang ni lah, yang saya buat itulah juga. Tetapi ia telah menjadi asing setelah sekian lama ditinggal, jadi asing. Sistem lain menguasai kita. Jadi sistem itu dilupakan. Padahal sistem itulah, kalau kita perhatikan, yang telah berjasa dan telah melahirkan sekian ramai ulama di sepanjang zaman. Kalau kita tengok imam-imam besar, Imam Syafi'i misalnya, 7 tahun menghafal Quran, kemudian dia belajar agama, kemudian dia belajar juga ilmu-ilmu lain, belajar juga. Bukan seorang, bukan satu aliran, banyak lagi yang lain-lainnya, bukan daripada mazhab Syafi'i saja. Misalnya Ibn Rushd, begitu juga tokoh-tokoh besar tu, Imam Ghazali dan lain-lain, semuanya belajar mengikut cara sistem ini. Sistem yang saya temui di India dan di Pakistan, cara itulah, dan itulah yang berjaya. Hafal Quran, kemudian belajar kitab agama dahulu, kemudian baru pergi ke bidang lain. Yang kita sebut tadi macam Ibn Rushd, dia bukan sekadar hafiz, dia bukan sekadar alim begitu saja, dia juga doktor, dia juga ahli ilmu falak, ahli macam-macam. Kalau kita tengok Ibn Khaldun, macam-macam juga bidang yang diceburinya itu, memang hebat dalam berbagai bidang. Kalau kita kaji sistem pengajian yang diikutinya, mana sistem itu? Itu yang saya fikir. Lalu kemudiannya jadi Darul Kautsar itu. Saya sendiri misalnya belajar, ini berdasarkan pengalaman, saya tak habis duit sebenarnya, tak habis duit sampai jadi pandai. Sistem dia tu berbeza macam sistem dahulu lah. Dan sekarang ni hampir-hampir tidak ada. Di negara-negara Arab sendiri pun sudah tinggalkan sistem itu. Dan sistem ini dia bertitik tolak daripada kesedaran masyarakat. Dan saya rasa ini yang lebih baik. Kalau tidak nak kata terbaik, lebih baik. Sebab apa? Ia dapat merangkumi semua ilmu-ilmu dan dalam tertib yang sepatutnya. Berbeza dengan sistem yang ada sekarang ni, kadang-kadang dia belajar benda lain, dunia dulu. Sedangkan agama asas dia kosong. Baca Quran pun tak tahu. Berapa banyak kita tengok itu menjadi kenyataan sekarang ni. Tapi kalau sistem itu, dia bermula dengan asas agama. Kemudian kalau mampu lagi, baru kembangkan, pergi ke bidang-bidang lain. Bukan makna meninggalkan bidang lain, tidak. Kalau mampu, boleh lagi pergi ke bidang-bidang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama dahulu. Dia bertitik tolak daripada kesedaran masyarakat, yang sebenarnya benda ni termasuk dalam fardu kifayah. Tapi ramai tidak sedar. Ramai tak sedar. Masyarakat tak sedar daripada dahulu sampai sekarang ni pun, sebenarnya dia tak ada kesedaran bahawa benda-benda ni sebenarnya merupakan fardu kifayah. Yang kita tahu fardu kifayah ni biasanya disebut-sebut kalau seorang tu mati dalam satu kampung misalnya, satu kawasan, tak ada orang yang menguruskan jenazah dia. Jadi menguruskan jenazah, memandikannya, menyembahyangkannya, itu termasuk dalam fardu kifayah.
Kalau ada seorang dua yang buat, lepaslah yang lain tu, dosa. Tidak berdosa. Kalau tidak, semuanya berdosa. Sekadar itu kadang-kadang orang nampak fardu kifayah ini. Sedangkan fardu kifayah itu sangat luas. Sangat luas. Sebenarnya segala perkara yang mengancam umat Islam, yang mendedahkan umat Islam kepada pengaruh asing, cengkaman asing, kebergantungan kita kepada umat lain, itu semua tu termasuk dalam fardu kifayah. Termasuklah sekarang ni yang kita belajar sains, teknologi, macam-macam lagi, vocational, semua tu, itu termasuk dalam fardu kifayah. Tetapi terlalu pergi ke situ tu sehingga lupa kepada yang lain, yang asas dalam soal agama. Misalnya hafal Quran, orang tak sedar bahawa ini termasuk dalam fardu kifayah. Maknanya dalam satu mukim di mana diadakan sembahyang Jumaat, satu tempat, satu kawasan tu kita panggil satu mukim, dia mesti kena ada sekurang-kurangnya seorang. Kalau tak ada, semua orang di situ berdosa. Kalau ada seorang, sudah lepas dosa. Satu. Sekarang ni macam yang saya sebut tadi, ini khabar. Kalau dalam bentuk ma'rifah, dia memberi makna khusus dengan mubtada. Ini ilmu apa? Ilmu Nahwu Arab. Ini termasuk dalam fardu kifayah juga. Kalau tak ada dalam satu mukim tadi, seorang pun yang tahu, berdosa semua. Ilmu hadis, kalau tak ada seorang pun yang tahu, dapat menentukan ini hadis ini bukan sahih, dhaif, ini tak boleh pakai, ini boleh pakai, berdosa semua. Dan akibatnya sangat besar. Macam kita tengok sekarang ni kan, umum mengamalkan amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban misalnya. Misalnya dalam masyarakat umum, kenapa mereka amalkan? Jawabnya kerana ada hadis lah kira-kiranya. Pada pandangan umum ada hadis. Dia tak mengambil kira hadis itu kedudukannya macam mana. Apa akibatnya kalau hadis-hadis itu diterima, betul-betul hadis itu sahih ke tidak? Dan dia jadi macam mana? Akan jadi bercanggah dengan yang lain ke atau tidak? Tak ada siapa pun persoalkan benda itu. Dan tak ada siapa pun yang dapat menentukan ini maudhu' hadis ini, tak boleh pakai dosa. Sebarkan hadis yang seumpama ini dosa besar, bermakna menempah tempat untuk kita sendiri dalam neraka. Sampai begitu, tapi orang tak tahu. Jadi banyak sangat benda-benda begini ni yang ketinggalan. Jadi ini termasuk dalam fardu ain. Kalau kita tengok, ini pengalaman saya lah, semasa duduk di sana, saya tengok kesedaran orang dia tinggi. Misalnya yang duduk di sini, kita tengok dia mari jual roti di sini. Zaman dahulu lah, dia cerita dahulu. Sekarang ni kurang dah ada, dah lama dia cerita tu. Dia buat roti di sini, jual roti di sini. Tapi kalau kita tanya dia tak lupa sekolah dia di negeri dia. Sampai masa dia hantar, walaupun jumlah yang sedikit, tak seberapa, dia pun bukan kaya sangat, tapi dia ingat kepada sekolah dia. Sebab apa? Sekolah inilah yang melahirkan orang-orang yang hafal Quran, orang-orang alim yang dapat tahu benda ni. Ni kalau Quran diselewengkan, dia dapat tahu ini tak betul ni, ini salah ni. Siapa cetak? Boleh dalam masa yang cepat, boleh dibanteras dan disekat dengan sebab adanya orang-orang ni. Dan banyak lagi bidang-bidang yang lain yang berkait dengan agama ni. Dia sedar kerana ada mereka ni. Mereka inilah yang melepaskan dosa kita. Kita tak buat, tak apa, tapi kita sokong dia. Jadi dengan cara begitu, dia rasa dia telah melaksanakan tanggungjawab. Itu yang kecil-kecilan yang saya tengok. Yang besar-besar, misalnya satu jamiah di sana pelik-pelik, yang tidak pernah kita tengok di sinilah. Sebab kita tak terdedah dengan benda-benda ini. Tapi kepada mereka sudah beratus tahun sebenarnya, benda ni sudah berjalan. Di zaman Syah Waliullah lagi sudah berjalan dalam satu sistem yang kukuh, kemas. Satu contoh saya dapat sebutkan, iaitu Jamiah Muhammadiyah di Lahore, Lahore. Jamiah ni universiti lah,
asalnya dia sekolah biasa, tapi dengan sokongan masyarakat yang sedar ni, mempunyai kesedaran tinggi, dia jadi satu universiti sendiri. Tetapi di sebalik itu, kalau kita kaji sekarang ni, ada, kalau kita nak tengok benda-benda macam ni, yang saya dapati benda ni dalam satu ensiklopedia tentang Islam, perkembangan Islam di Pakistan. Dia sebutkan di situ ada orang yang dermawan, umat Islam, orang Islam yang sedar tentang perkara ni, dia bagi sebanyak 700 hektar tanah untuk menampung segala keperluan sekolah itu. Sebab kesedaran tadilah, daripada tadilah dia sedar benda ni sebenarnya kalau tidak buat berdosa. Ada orang buat, dengan sebab dia itulah hilang dosa kita. Jadi dia berasa bertanggungjawab. Jadi dia, itu sebab dia bagi wakafkan sebanyak itu tanah 700 hektar untuk universiti itu saja. Sebab di sana kalau belajar sebenarnya tak ada apa-apa bayaran, dia percuma. Itulah yang saya kata tadi, saya tak dapat buat lagi sampai sekarang, walaupun setelah berapa lama, 10 tahun lebih, tak dapat buat lagi. Sedangkan dia bukan satu sekolah, beratus-ratus, beribu. Kalau di India tu, kerajaan dia kafir, Hindu. Jadi orang Islam dia hidup sendiri, dia ada bagi kebebasan. Orang Islam boleh jaga identiti dia, boleh dapat ilmu dengan percuma, dengan cara ada sekolah-sekolah macam tadi. Inilah sekolah-sekolah yang menjamin identiti umat Islam itu terpelihara di sana. Jadi benda-benda begini, sebab tadilah orang sedar, ni orang-orang ni sebenarnya melepaskan dosa kita. Lalu diberi macam-macam. Saya di sana hampir-hampir tiap-tiap hari makan kambing, gulai kambing, roti percuma, kambing, gulai itu, gulai ini percuma. Orang dia luar biasa lah, sebab dia kesedaran tadi, bagi percuma. Kalau kita sakit, dia ada doktor dia, percuma, semua percuma. Kalau kita nak belajar tak ada duit, kitab dia bagi percuma, sekurang-kurangnya untuk pinjam. Perpustakaan dia bagi, jadi penerbit buku apa dia bagi. Itulah cara dia, khairat dia bagi kepada sekolah tu keperluan. Misalnya kitab Bukhari, daripada bawah ni kitab apa yang diperlukan termasuk dalam sukatan itu disediakan oleh penerbit, pencetak masing-masing bagi sumbangan dalam bidang masing-masing. Yang pelihara kambing itu dia bagi kambing sebagai zakat ke, atau sebagai kebajikan dia, macam-macam cara. Ini yang saya alami sendiri, saya tengok sendiri. Kemudian kalau sakit seperti kata tadi, ada doktor. Kalau hari raya kan, kalau kita tak balik, kita duduk di sana, dia ada pula tukang jahit. Dia panggil tukang jahit, siapa-siapa nak baju baru, mari. Jadi yang miskin, yang macam mana pun boleh belajar, boleh jadi alim. Tak ada halangan, tak timbul masalah duit itu. Dia boleh buat sampai begitu. Ini satu perkara yang saya tengok yang menarik, sangat menarik. Kemudian selalu saya tengok orang-orang kaya dia, orang kaya dia dibawa duit satu beg, penuh beg besar tu lah, beg baju. Kita ingat ke bawa apa? Dia pergi buka situ, duit penuh. Dia nak bagi sendirilah dengan tangan dia kepada pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar agama ni, kira-kiranya yang melepaskan dosanya dan dosa masyarakat ni. Orang ni dalam bidang ni, orang ni dalam bidang ni, orang ni dalam bidang ni. Ilmu agama tu saja berapa banyak yang ulama-ulama kata sebagai fardu kifayah. Fardu kifayah tu siapa yang buat? Dan kalau tidak, macam mana umat Islam ni jadi sesat, jadi terpesong ajarannya kalau tidak ada orang-orang ni? Itu kesedaran dia. Jadi mereka bagi sumbangan luar biasa lah. Dengan cara begitu dia hidup. Saya pernah pergi, pengalaman saya lah, ke satu sekolah. Di situlah tempat mungkin kepada antara peserta kita ni, hadirat yang ada ni, yang pernah baca buku dia seorang pentahqiq besar, pentakhrij hadis, iaitu namanya Maulana Habibur Rahman Al-A'zami. Mungkin
Musannaf Abdul Razak, dia yang takhrij hadis, dia yang itu. Dia duduk situ, saya pergi tempat dia. Tetapi saya tengok pelik. Dia kampung ya, bukanlah bandar. Tak cukup, serba kurang. Saya tanya dia macam mana makan minum pelajar-pelajar di sini. Dia kata caranya masyarakat kita ni bersedia. Bersedia macam mana? Apabila sampai masa makan tengah hari, ada kaki tangan kita pergi setiap pintu, ketuk pintu dia maklum dah. Masing-masing rumah tu nak bagi 4 keping roti. 4 keping roti. Rumah ni ketuk-ketuk 4 keping pula. Macam tu. Tapi dia tetap nak menghidupkan sekolah tu dan nak bagi pelajar-pelajar ni susah apa semua ni tak timbul masalah. Boleh terus belajar. Kita kata paling kurang lah tu. Jangan kira lah kalau universiti-universiti yang besar di sana macam Darul Ulum Deoban, tempat saya duduk juga, Nadwatul Ulama di Lucknow yang besar-besar tu, itu lain. Ini yang kecil-kecil pun dia boleh buat macam tu. Begitulah cara sekolah dia meneruskan kehidupannya, pembelajarannya, pelajar-pelajar dia hidup dengan cara begitu. Itu yang saya tengok. Jadi saya rasa benda-benda macam ni di tempat kita ni jauh lebih baik. Nak banding dengan tempat mereka, susah. Orang susah. Dalam keadaan susah tu pun dia boleh buat, jika ada kesedaran itu. Jika ada kesedaran itu. Jadi kesedaran bahawa pelajar-pelajar agama atau ahli-ahli agama ini diperlukan, dan keperluan kepada mereka itu sangat besar sebenarnya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran menyebutkan, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Misalnya dalam ayat ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala meletakkan di satu pihak perang, jihad. Dia kata tidak semua orang mukmin itu perlu keluar berperang. Perang adalah suatu kewajipan. Jihad ini fardu. Fardu apa? Fardu kifayah. Dalam keadaan orang tidak menyerang kita, dalam keadaan kita tidak diserang begitu, fardu kifayah. Itu dalam kitab-kitab disebut begitu. Hendaknya ada satu golongan daripada orang-orang mukmin ini keluar untuk mendalami ilmu agama. Disebut dengan jelas, liyatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama ni bukan fardu ain. Kalau kira fardu ain itu ringkas sangat. Mendalami ilmu ni kenapa disebut? Yang ni tak perlu pergi perang pun. Kalau nak kira perang tu wajib. Tapi oleh kerana dia buat satu kerja yang besar sama dengan perang tu, dikecualikan. Untuk mendalami ilmu agama, bukan untuk belajar fardu ain, tidak. Tentu sekali kalau tafaqquh fid din maknanya fardu kifayah. Jadi setelah mereka belajar, mereka pulang kepada kaum mereka, bangsa mereka, puak mereka, dan memberi peringatan kepada mereka, memberi peringatan dan ancaman. Mudah-mudahan mereka berwaspada, berhati-hati dalam kehidupan ini. Jangan buat begini, kalau buat begini neraka. Jangan buat begini, kalau buat begini kita akan hancur. Jangan buat begini, kalau buat begini bermakna kita akan jadi bid'ah, buat benda bid'ah misalnya. Siapa yang sebut benda-benda ni, cerita-cerita ni? Semuanya orang-orang yang tafaqquh fid din. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tafaqquh fid din itu diletakkan sejajar dengan orang-orang yang pergi berjihad fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kena ada orang macam ni. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Sesiapa yang Allah hendakkan kebaikan, mahukan kebaikan untuknya, nescaya diberikan kepadanya faham yang mendalam tentang agama. Faham yang mendalam tentang agama ni dia tak boleh dapat
dengan kita belajar sambil-sambilan begitu. Setelah pencen baru nak belajar, tak dapat. Dia mesti kena ada institusi pengajian yang khusus, sepenuh masa, memberi pengajarannya yang lengkap sehingga jadi alim, baru dapat dia memainkan peranannya. Jadi benda ini saya tengok yang sudah dibuat oleh bangsa-bangsa asing, tempat kita tidak ada. Tempat kita tidak ada. Sedangkan kita lebih senang jauh daripada mereka. Tak perlu saya rasa macam tadi pergi ketuk pintu tu dapat 2-3 keping roti. Tak sampai ke tahap itu kita ni sebenarnya. Tapi saya rasa sebab kesedaran tadi tidak ada. Jadi saya memulakan Darul Kautsar dengan serba kekurangan. Tapi atas dasar kesedaran tu, tanggungjawab tu, untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, saya memulakan kerja ini dengan serba ringkas. Di peringkat permulaan sebenarnya kami Darul Kautsar ni sewa rumah untuk belajar-belajar. Rumah yang disewa itulah jadi kelas. Sebahagiannya rumah guru, di bawah tu jadi kelas. Begitu. Sebab benda ni kalau kita nak buat, itu pun kena yuran juga. Kalau tidak, tak boleh hidup, tak boleh jalan. Yuran masyarakat kita boleh terima. Sebab memang mengaji sepenuh masa dengan makan, minum, 2-3 kali sehari, ada tukang masak yang khususnya. Jadi boleh terima. Tetapi nak buat macam tadi, tak ada lagi. Sampai sekarang ni saya tak berjaya buat. Padahal benda tu, ni orang-orang ni melepaskan dosa masyarakat. Bukan satu ilmu yang dipelajari. Kalau kita baca dalam kitab-kitab, ilmu ni fardu kifayah, ilmu ni fardu kifayah, banyak sangat. Dan benda-benda ni hanya baru dapat diajarkan apabila ada institusi-institusi seperti ini. Seperti yang telah dibuat di negara-negara lain. Sebab itu mereka dapat bertahan, mereka dapat menyelamatkan identiti umat dengan sebab adanya institusi-institusi ini, orang-orangnya ada. Jadi itulah yang mendorong saya buat memulakan kerja ni. Dan saya sebenarnya dahulu pun sudah fikir. Semasa saya belajar lagi, saya fikir mungkin satu hari, ialah kita sedap hati, kita boleh pergi ke sana, boleh pergi. Saya sudah fikir satu hari mungkin kita tak akan dapat pergi ke sana. Kalau kita tak dapat pergi ke sana, kita nak buat macam mana? Sepatutnya yang belajar ni, yang pergi berapa ramai, dia balik buat sendirilah. Apa yang saya bimbangkan dahulu, 20-30 tahun dahulu, sudah menjadi kenyataan sekarang ni. Orang tak boleh pergi belajar di Pakistan, di India tak boleh pergi. Macam-macam lah ada job tu. Terikut-ikut dengan masyarakat antarabangsa yang memusuhi Islam tu, macam-macam lah job. Padahal kita yang pergi belajar di sana tak ada apa pun, dicop pengganas lah begini-begini. Alasan semua. Bagi saya, ini alasan. Sekarang dia tak boleh pergi. Kalau nak pergi buat perubatan ke apa, semua boleh. Tapi kalau nak pergi belajar agama, tak boleh. Jadi saya fikir, sepatutnya kena ada di tempat kita ni sendiri, tak payah kita pergi ke sana. Kalau dahulu pengalaman saya, ayah saya terpaksa hantar saya ke seberang laut untuk menghafal Quran saja. Sebab tempat kita tak ada pada masa tu. Tapi kalau tengok sekarang kan, bercampur, mana-mana ada. Dalam keadaan ni tak perlu dah pergi ke luar negara sebenarnya. Sebab yang nak tu benda tu saja. Kalau kita usahakan benda ni, yang saya usahakan ini, satu hari nanti untuk belajar ilmu ni, hadis apa semua, tak perlu dah pergi ke luar negara. Kita sudah ada, kita sudah buat sendiri. Jadi tak ada orang nak boleh sekat kita. Nak boleh sekat, kita tak boleh pergi sana, kita boleh dapat juga sini. Benda yang sama juga kita dapat. Jadi itulah yang saya fikir. Jadi sekarang ni kita telah mulakan lama dah, tapi dengan serba kekurangannya. Jadi ada yang tak cukup asramanya, tak ada asrama yang tak cukup, sekolahnya pun sebab naik dengan sendiri begitu. Dan kita pun bukan dengan maksud niaga, tak ada maksud itu. Untuk nak cari duit apa, tak ada. Maksudnya ialah melaksanakan tanggungjawab dan memberi apa yang sepatutnya untuk melepaskan dosa masyarakat, iaitu mendalami agama yang kita panggil termasuk dalam fardu kifayah tadi.
Itulah maksudnya. Jadi sekarang ni sebenarnya kita ni sudah sampai ke peringkat kemuncak dah, sudah habis berapa peringkat dah sampai ke peringkat daurah hadis. Kalau dalam sukatan sistem pengajian di sana tu habis, kita pun telah habis ikut sukatan lebih kurang macam tu juga. Tetapi dalam keadaan serba kekurangan. Jadi atas dasar itulah kita rasa sampai masanya masyarakat ini dia fikir benda-benda ni supaya kita tidak ketinggalan. Apa yang diperolehi di negara-negara lain, ulama-ulama besar lahir, dia lahir daripada sekolah ataupun jamiah, universiti macam mana. Kalau kita baca sejarah daripada ni lah, ni yang saya tulis ni, kalau kita tengok Anwar Shah Kashmiri, orang itu, orang ini, dia lahir daripada sekolah mana? Sistem macam mana? Sistem itulah. Sistem itu. Jadi kita cuba nak buat di tempat kita. Itulah saya mengharapkan semua pihak memberi sokongan sepenuhnya, terutamanya yang sudah menyedari betapa pentingnya sistem pengajian hadis ini. Kalau nak kira dari segi pengajian agama ni dulu pun sudah ada. Sudah ada dengan cara dia sendiri, sistem pondok kita kata. Tapi dia banyak, pada saya lah pengamatan saya pun belajar di pondok juga, saya tahu apa lebih, apa kurangnya, di mana lemah, di mana kuatnya. Jadi banyak perkara saya tengok antara kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam masyarakat kita, dalam sistem pengajian agama kita, ialah kurangnya penekanan ataupun kepakaran tentang hadis. Dan itulah yang menyebabkan jadi banyaknya saya sebar benda-benda yang mengarut, dan kita tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk menghadapinya. Dengan sebab itu perlu sekali sistem yang kita buat ini diteruskan dan dimajukan. Jadi rasanya saya itu sekadar itulah sebagai taklimat lah kita kata, ataupun memaklumkan kepada semua apa maksud yang kita nak buat ini, dan kenapa kita telah memulakan sistem yang seperti itu. Sebenarnya untuk mengembalikan kepada sistem asal, melahirkan semula tokoh-tokoh seperti itu. Jadi oleh kerana selepas ini kita ada seorang lagi, dia setiausaha pembangunan Darul Kautsar fasa kedua, dan yang pertama pun dia sudah setiausaha. Jadi dari sudut-sudut pembangunan, keperluannya apa, saya rasa dia lebih dapat menceritakan dengan lebih jelas lagi daripada saya. Saya rasa setakat itulah untuk saya malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.